Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Sihat? Ustaz harap awak semua sentiasa dalam keadaan sihat, insya-Allah. Pada hari ini Ustaz akan menjawab subjek Tauhid darjah 2 dalam bab yang kedua pada topik yang ketiga, iaitu sifat wajib Allah Al-Baqa. Sebelum kita mulakan, marilah bersama-sama kita membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Baiklah, kita mulakan. Sifat wajib Allah yang ketiga iaitu Al-Baqa. Baiklah murid. Murid tahu tak apa itu Al-Baqa? Al-Baqa ialah bererti kekal. Al-Baqa kekal. Allah Ta'ala bersifat Baqa bermakna Allah Ta'ala kekal selama-lamanya dan tiada pengakhiran bagi kewujudannya. Allah ni bersifat wajib bersifat Al-Baqa, iaitu Allah ni kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya dan tiada pengakhiran. Tak ada pengakhiran bagi kewujudannya. Kalau manusia, yang kalau kita nampak, kalau dia ada, kita nampak dia wujud. Tapi dia ada pengakhiran tak? Ada. Contohnya, kalau seorang manusia tu wujud, mula wujud iaitu dia dilahirkan. Dia dilahirkan ke dunia. Nanti bila sampai satu masa nanti, mungkin dia dah tua ke ataupun dia cabut nyawa ke, lalu dia mati. Mati tu ialah pengakhirannya. Tapi Allah wujud dan Allah bukan sekadar wujud saja. Allah ni kekal selama-lamanya. Tak ada pengakhiran. Tak ada pengakhiran. Allah dah dulu dah ada dah. Sebelum manusia ni diciptakan, Allah memang dah lama ada dah. Allah dalam wujud. Dan tiada pengakhirannya. Yang ketiga, Allah Ta'ala kekal selama-lamanya dan tiada sesuatu yang dapat menafikan kewujudannya. Tak ada satu pun perkara yang dapat menafikan, menidakkan Allah ni wujud. Takkan boleh. Sebab kalau kita tengok alam ni, macam mana boleh ada awan? Macam mana ada tumbuh-tumbuhan? Dunia ni, bumi ni. Mesti ada penciptanya. Mesti ada orang yang membuatnya. Sebagai contoh, kita tengok dalam rumah kita. Ada kursi, ada meja, ada lampu, macam-macam lagi. Adakah barang tu semua wujud dengan sendirinya? Magic. Ting. Dah ada dah. Tak ada kan? Biasanya ada seseorang yang membuatnya, menciptanya. Kalau kerusi ni, siapa yang ciptakan? Manusia. Lampu, manusia ciptakan. Meja, manusia ciptakan. Dengan cara apa? Dia potong kayu, dia mesin, dia paku, ketuk, jadilah kerusi, meja, ataupun lampu, dia pasang, pasang, dia buat kat kilang. Itu semuanya manusia buat. Tapi manusia ni siapa yang ciptakan? Allah. Alam ni siapa yang ciptakan? Allah. Jadinya tak dapat nafikan bahawa Allah ni wujud. Allah ni ada. Yang seterusnya,
Yang keempat, dalil naqli sifat al-baqa. Bukti dalam Quran bahawa sifat Allah ni ada dalam Quran. Itu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Surah Ar-Rahman ayat 27. Artinya, dan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kekal zat Tuhan, zat Tuhanmu maksudnya Allah lah. Zat Allah ni kekal. Zat ni apa? Seperti mana kalau kita nampak seseorang, nampak manusia. Manusia ni ada kepala, ada badan, ada kaki, ada tangan. Nampak? Macam kita tengok diri kita je. Kita beri diri kita. Kita ada tangan. Oh, kita ada muka. Mulut. Itulah dia kata nama zat. Zat Allah ni tak sama dengan manusia. Tak sama. Dalam Al-Quran ada sebutkan tangan Allah. Tapi tangan Allah tak sama dengan tangan manusia. Kalau tangan manusia macam ni, tangan manusia. Tapi tangan Allah, Wallahu alam, kita tak tahu. Kita serahkan segala persoalan tu, apa yang kita tahu tu, kita serahkan pada Allah. Sebab manusia memang kita tak boleh nak gambarkan apa-apa zat Allah. Kita boleh tahu sifat Allah ni, apa sifat Allah ni, apa yang ada, apa yang tak ada. Tu saja. Manusia ni Allah ciptakan akal dia, pemikiran dia, tahap macam ni saja. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Maksudnya lebih maksud kita fikir macam-macam. Luar kemampuan kita. Kita fikir zat Allah macam mana. Tak boleh. Sebab Allah ciptakan manusia ni akal dia sampai situ saja. Dia punya pengetahuan dia sampai situ saja. Okey, yang seterusnya, sifat Allah yang keempat ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Apa dia ni? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith artinya Allah Ta'ala berbeza dan tidak serupa dengan segala makhluk yang baharu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith artinya Allah Ta'ala berbeza dan tidak serupa. Lain dan tak sama. Dengan segala makhluk yang baharu. Makhluk yang baharu ni maksudnya benda yang Allah ciptakan lah. Kalau nak tahu makhluk ni ikutkan dalam bahasa Arab artinya benda yang diciptakan, benda yang dibuat. Contohnya benda yang diciptakan, yang Allah ciptakan dekat dunia ni, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, malaikat. Malaikat kita tak nampak tapi ada wujud. Jin, iblis, syaitan, semua Allah ciptakan. Dan makhluk ni, benda yang diciptakan ni bersifat baru. Maksudnya apa? Sebagai contoh, manusia. Manusia bila mati kan, bukan kalau nak cakap mati tu semua mati. Bukan manusia ni terus mati, tak. Maksudnya manusia ni akan ada yang baru. Baru ni maksudnya akan ada dilahirkan, contohnya kita ni kecil kan, besar-besar, kahwin, dapat anak. Anak tu lah akan ada kelahiran, ada benda yang baru. Nanti kita mati, anak kita tu yang kita lahirkan tu besar, kahwin, dapat anak lagi, lahirkan. Dan benda tu sentiasa akan berulang, dan sentiasa akan ada benda yang baru. Tu maksudnya baru. Makhluk ni, kita ni, ataupun benda yang diciptakan oleh Allah ni bersifat baharu. Dan benda yang baharu ni tak sama dengan Allah, berbeza. Sebab tu Allah ni bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah ni tak sama dengan benda-benda yang baharu. Yang kedua, Allah Ta'ala bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bermakna Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk dari segi
Zat, sifat dan perbuatan. Ni Ustaz dah terangkan sikit tadi dekat sifat Al-Baqarah tadi. Iaitu Allah ni tak sama dengan makhluk lain. Dari segi zat. Ada tadi Ustaz cakap. Dalam Quran Allah ada disebutkan tangan Allah. Kita tak boleh samakan tangan Allah dengan tangan manusia. Tangan manusia, tangan ni macam ni. Ada jari, kulit macam ni. Ada 5 jari. Tapi Allah, kita tak tahu. Wallahu alam. Kita serahkan segala tu pada Allah. Kita tak fikirkan. Sifat. Sifat walaupun nampak sama, contohnya sifat pemurah. Manusia pun ada sifat pemurah. Baik hati, dia bagi derma, dia bagi sedekah. Tapi Allah pemurah juga. Tapi bukan pemurah biasa-biasa. Maha pemurah. Maha pemurah ni maksudnya pemurah lagi hebat. Pemurahnya memang segala-gala pemurah. Lagi pemurah daripada pemurah manusia. Tak sama. Tak sama. Walaupun hampir sama tapi hakikatnya memang takkan sama. Contohnya, kita minta contohnya orang miskin seseorang ni minta sedekah, minta duit, minta apa-apalah daripada seorang manusia. Kalau minta sekali, 2 kali mungkin boleh bagi. Kalau setiap hari minta ambil kali. Agak-agak manusia tu larat tak nak melayan permintaan orang, permintaan manusia? Takkan laratnya. Bahkan dia akan rasa tak selesa. Dia akan rasa nak menjauh daripada orang yang selalu minta dengan dia. Itu pemurah manusia. Pemurah manusia ni ada batasan, ada had dia. Tapi pemurah Allah tak ada batasan. Lagi kita minta pada Allah, minta apa-apa, mintalah doa. Doa macam-macam minta pada Allah. Lagi banyak doa, lagi banyak minta dengan Allah, lagi Allah suka. Itu pemurah Allah. Pemurah Allah ni tak ada batasan, tak ada terhad. Memang lagi banyak daripada manusia. Itu sebagai salah satu contoh. Salah satu contoh sifat Allah dengan sifat manusia, perbezaan dia. Dan perbuatan. Perbuatan manusia dengan Allah hakikatnya tak sama. Walaupun hampir sama tapi sebenarnya tak sama. Seperti apa? Melihat. Manusia melihat, tapi melihat dengan mata. Melihat dengan mata. Berkata-kata dengan mulut, lidah. Berdengar dengan menggunakan telinga. Tapi Allah boleh buat tak? Allah pun boleh buat. Boleh mendengar, boleh berkata-kata, boleh melihat. Tetapi mendengar, melihat, berkata-kata Allah sama tak dengan manusia? Tak sama. Tidak sama. Manusia mendengar dengan gunakan telinga, tapi Allah mendengar guna telinga tak? Tak. Hebat kan? Kita manusia nak dengar guna telinga. Kalau telinga dia tak ada, dengar tak? Allah tak nikmat, telinga tak ada. Kepala kita bulat je kan, tak ada telinga. Dengar tak? Takkan boleh dengar punya. Tapi Allah mendengar, tak perlu gunakan telinga, tak perlukan apa berbantuan. Sebab Allah ni maha mendengar. Bukan mendengar saja, maha. Maksudnya dengan Allah ni lagi hebat dengan manusia. Contoh manusia ni boleh dengar bunyi mungkin dalam sekitar jauh dia, dalam 100 meter. 100 meter boleh dengar bunyi apa-apa, bunyi mesin ke, bunyi kenderaan ke. Tapi Allah memang sangat, pendengaran sangat hebat. Apa-apa yang walaupun benda tu sekecil mana bunyi, Allah boleh dengar. Hinggakan pasir yang di bawah lautan, di dasar lautan yang dalam tu, pasir bergerak sedikit saja Allah pun boleh dengar. Bahawa Allah ni maha mendengar. Perbuatan dia tak sama dengan manusia. Allah boleh melihat, tapi bukan melihat dengan mata. Melihat. Sebab Allah ni maha melihat.
Yang ketiga, Allah Ta'ala maha sempurna lagi maha agung. Oleh itu, tiada sesuatu yang dapat menyerupai zat, sifat-sifat dan segala perbuatan Allah Ta'ala. Ini sama macam tadi lah. Manusia ataupun makhluk lain takkan sama takkan sama kesempurnaan dia dengan Allah. Sebab Allah ni sempurna lagi agung. Takkan sama. Walaupun hampir sama, tapi hakikatnya sebenarnya takkan sama. Lain. Yang keempat, dalil nakli sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Surah Asy-Syura ayat 11. Artinya, tiada sesuatu pun yang banding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam Quran pun Allah telah buktikan Allah telah kata-kata bahawa tiada sesuatu yang banding dengan Allah ni. Tak sama. Daripada zatnya, sifat-sifatnya, pentadbirannya takkan sama. Takkan sama. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah di masa akan datang kita akan sambung pula sifat wajib Allah yang kelima, iaitu Qiyamuhu Ta'ala binafsihi. Okay, bila murid, kita tangguhkan majlis kita ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi murid, insya-Allah.